الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin tempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pagi ini Allah bangunkan kita dan Allah teruskan keizinannya untuk memberi nikmat kepada kita dan dapat kita menjalankan tugas-tugas biasa kita ini sebagai hamba-hamba Allah. Dan Allah beri peluang kepada kita untuk menambahkan lagi bakti kita kepadanya, untuk menambahkan ibadah kita kepadanya, untuk memperbetulkan akhlak kita, untuk memperbaiki akidah kita, dan untuk menambah banyak dan menambah baik mutu ibadah kita di sisinya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, tulat lebih baik dari lusa, tonggin lebih baik dari tulat, berulat lebih baik dari tonggin, tai anjing lebih baik daripada berulat. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, akidah yang terbaik, ibadah yang terbaik, akhlak yang terbaik, dan dengan itu dapatlah kita keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Baik, muka surat berapa kita nak baca petang pagi ni? Tak ada? Berapa? 28. Sifat yang ke 10. Al-hayatu. Kalau ada al-hayatu. Kalau tak ada al-hayatun. Hayatun. Kalau ada al tu al-hayatu. Kalau nak diapakan hayah saja, hayah. Kalau nak diwakafkan, artinya hidup. Siapa yang hidup? Allah tu hidup. Al-hayatu artinya hidup. Kemudian hidupnya Allah itu tak ada nyawa. Allah tak perlukan nyawa untuk hidup. Yang perlukan nyawa selain daripada Allah. Yang bagi nyawa pun Allah. Kita ni ada nyawa, Allah bagi nyawa. Jadi hidup kita ni bukan hakikat hidup, bukan sebenar-benarnya hidup. Hidup kita ni kerana Allah bagi kita nyawa. Dan bila Allah kembali ataupun Allah nak tarik balik nyawa kita, maka tak adalah hidup kita, matilah kita. Nyawa tu dicabut oleh pesuruh Allah, namanya malaikat maut, maka matilah. Berapa ramai orang yang dah mati kerana mereka tu dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkannya malaikat untuk mencabut nyawanya. Kita ni entah bila lah diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Ada satu cerita.
seorang pemuda. Dia berada di istana Nabi Sulaiman, menghadiri satu jamuan yang dianjurkan oleh Nabi Sulaiman. Sampai waktunya, Nabi Sulaiman pun menjemputlah segala jemputan-jemputan hadirin yang ada pada hari itu untuk menikmati jamuan yang disediakan oleh pihak istana. Pemuda tadi pun pergilah bawa piring, ngambillah kuih, kuih semperit. Agaknya dari mana saya tahu kan apa yang ada di jamu di istana Nabi Sulaiman tu. Kuih koci lagi. Pelita limah. Tahu kedai orang sini pelita limah? Oh, itu my favorite tu tahu. Pelita limah. Pelita limah. Lagi? Buah Melaka. Lagi apa? Dia memang tak ada ke kuih yang dia minat menurut sini pun. Apa lagi? Kuih gelang. Sedap benar kuih gelang dia. Saya tak minat kuih gelang tu. Kuih kasturi, ya. Kasturi tahu apa? Kacang hijau tu direbus. Habis tu digawe-gawe dengan tepung. Lepas tu digoreng. Itu namanya kuih kasturi. Ya. Jadi pemuda tadi pergilah. Ada pula lagi seorang pemuda. Dia tidak ngambil kuih tu. Dia asyik memerhatikan je budak tadi. Memerhatikan pemuda yang mula-mula tadi mengambil kuih. Tengoknya legat je, tengoknya tak ada apa, tak berkedip-kedip biji matanya. Tengok je. Naik takut pemuda tu. Maka dia lari ke bucu lain. Pergi ke bucu, dia pun lari ke sana. Kerana takutkan orang muda ni tengok dia je. Dia ekor, dia tengok dia orang muda tu tadi. Ikutnya. Dia tak ngambil kuih, tak ada nak makan pun. Asyik ngintang, tengok cegat matanya tengok pemuda tu. Pergi dia bujuk sana, dia ikutnya, tengok juga. Pergi dia bujuk lari tempat lain, dia tengok juga. Ni cerita kitab ni tuan-tuan. Bukan longgok-longgok pun cerita. Pergi bujuk sana, dia ikutnya. Pergi bujuk ini, dia ikutnya. Pergi bujuk ini, dia ikutnya. Lama-lama dia dah tak tahan. Mula naik takut. Dia pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tolong bawa aku jauh daripada tempat ini. Ngapai? Kata Nabi Sulaiman. Pandai Nabi Sulaiman cakap orang Perak tau. Ngapai? Katanya. Aku takutkan pemuda itu. Asyik nengok aku aja katanya. Maka Nabi Sulaiman pun arahkan angin untuk meniupkan pemuda itu jauh daripada istananya. Maka dia pun diterobangkanlah oleh angin. Macam mana terobang ni tak saya tahu. Naik penyapu ke, naik sejadah ke, zam-zam ala kazam, dia pun terobang. Agak ini tak saya tahu ya. Tapi cerita tu dia pun diterbangkan oleh angin. Dalam kitab tu sebut sehingga ke negeri Hindi. Tahu negeri Hindi? Tuan-tuan dan puan tahu tak negeri Hindi? Negeri Syarohan. Itu dalam kitab. Tapi tok guru saya menceritakan cerita yang sama juga, kata negeri China. Jadi saya cari-cari tak jumpa negeri China. Bukan saya katakan tok guru tu salah. Dia mungkin ada rujukan yang lain, yang lebih baik, yang lebih tebal, yang lebih besar daripada rujukan saya. Yang ada pada saya tu diterobangkan ke negeri Hindi. Jadi kita terimalah yang mana-mana, dua-dua terima. Kalau negeri China pun China lah, yang pentingnya dia terobang. Bila dia mendarat aja, landing aja, pemuda yang nengok dia tadi, rupanya dia dah sampai dulu. Sudah berada di tempat dia mendarat tu. Rupanya pemuda itu ialah malaikat maut. Diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa pemuda tadi. Yang dia terbeliak, biji mata tak ada berkedip-kedip tu, dia heran. Pasal apa? Dalam Lauh Mahfuz dia diperintahkan oleh Allah untuk menyabut nyawanya di negara Hindi atau China. Tapi sekarang dia berada di istana Nabi Sulaiman. Itu yang dia heran tu. Apa dicekih budak ni buat di sini ni? Aku nak nyabut nyawa dia di Hindi. Aku nak nyabut nyawa dia di negeri China. Sekarang dia berada di istana Nabi Sulaiman. Apa cekihnya? Tapi malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah. Allah suruh dia
cabut nyawa di negeri Hindi, dia pun pergilah ke Hindi. Lantaklah aku ikut je perintah Allah katanya. Elok aja dia sampai ke Hindi, pemuda yang nak dicabut nyawa tadi terus sampai juga. Landing kejap di masa yang sama aja dia landing, pemuda tu landing. Lalu dicabut nyawanya on the spot. Ini menandakan tiap-tiap kita ni ada ajal. Ya, walikulli ummatin ajal kata Allah. Dan tiap-tiap umat itu ada ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kaum itu, maka tidak boleh diposponkan walaupun satu saat. Tak boleh ditakhirkan walaupun satu saat. Dan tidak pula boleh dimajukan walaupun sesaat. Itu nyawa. Nyawa ni dia ada tempoh, ada had, ada masa. Allah tak ada nyawa, dia hidup aja. Sebab itu Allah tak ada mati-mati. Yang lain tu habis mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak akan binasa ialah wajah Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah ya. Apa lagi nikmat Allah yang kamu nak dustakan, kata Allah ya. Dalam surah Ar-Rahman. Ini kita. Allah dia tidak perlu pada nyawa. Sebab itu bila dah semua mati esok, kita dah mati, George Bush sudah mati, Barack Obama sudah mati, lagi Ariel Sharon dah mati dah pun. Lagi siapa lagi? Erdogan dah mati. Lagi apa? Sami Velu dah mati. Lagi? Lim Guan Eng sudah mati. Lagi siapa lagi? Semua dah mati esok. Yang tak mati hanya malaikat maut aja. Lain semua dah mati. Tinggal dia seorang aja tak mati. Lalu Allah tanya malaikat maut, wahai malaikatku, siapa yang belum mati lagi? Sedangkan Allah tahu, tanya juga. Itu. Memang Allah macam itu. Dia tahu tapi dia tanya juga. Banyak perkara yang dia tanya sedangkan dia sudah mengetahui. Siapa yang belum mati lagi wahai malaikatku? Jawab di malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala saja. Lalu Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Malaikat maut tak jawab. Kerana ini dia tahu, dia sedar bahawa ini perintah dari Allah, suruh apa? Suruh cabut nyawanya sendiri. Kerana mana ada orang lagi nak cabut nyawa? Yang ada tinggal dia aja. Yang ada nyawa dia seorang aja pun. Jadi dia nak cabut. Ini saja satu makhluk yang dibenarkan oleh Allah untuk membunuh diri sendiri. Yang lain tak boleh ya. Jangan kerana tak dapat kahwin pergi terjun lombong, jangan, bingung aja. Tak dapat projek terjun dari bangunan 17, tingkat 17 di Hospital Bainun tu, henti kalau bingung ya. Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Tapi dia seorang aja tinggal. Jadi ini tanda Allah perintahkan dia suruh mencabut nyawanya sendiri. Nak harap siapa lagi? Dia kena cabut nyawanya sendiri. Maka dia pun cabutlah. Punyalah sakit ya. Menjerit-jerit dia ondai tahu. Ondai sakitnya katanya. Kalau aku tahu macam ikut sakitnya ini aku podah kau je nyabut nyawa orang. Rupanya malaikat maut tu orang Sungai Itik. Maka matilah malaikat maut ya. Habis semua makhluk mati. Lalu Allah tanya kepada mayat-mayat yang dah mati tu.
Allah tanya kepada Hitler, Allah tanya kepada Saddam Hussein, Allah tanya kepada Idi Amin, Allah tanya kepada Maharaja Hirohito, Allah tanya kepada pemimpin-pemimpin dunia dululah. Napoleon Bonaparte, lagi Winston Churchill, Allah tanya semua tu. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Ya, mana nak jawab? Mereka dah mati belaka. Tak ada jawab apa-apa. Seorang tak jawab. Hitler tak jawab. Napoleon tak jawab. Winston Churchill tak jawab. George Bush tak jawab. Abraham Lincoln tak jawab. George Washington tak jawab. Diam. Lalu Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Kata Allah ya. Bagi Allah lah yang ahad, yang esa, yang maha berkuasa. Yang berkuasa pada ketika itu Allah Ta'ala saja. Itu yang kita sebut 17 kali sehari itu. Maliki yaumiddin. Dia yang memiliki hari akhirat. Ini tuan-tuan ya. Dia tak ada nyawa. Bukan dengan nafas. Tiada dengan nyawa dan tiada dengan nafas. Allah tak ada pula bernafas. Yang bernafas siapa? Kita. Cuba kalau tak ada udara dalam bilik, macam? Macam? Kalau tak ada udara? Apa? Tumpur. Betul lah. Tumpur betul. Jadi kita ni tak udara. Kita ni ada sistem pernafasan yang dipanggil paru-paru. Kita tarik nafas, dia masuk, udara tu masuk dalam paru-paru, keluar balik. Itu nafas kita. Kalau Allah nak rehatkan kita, tak boleh nak bernafas. Tapi Allah dia tak perlukan pada nafas. Dan tidak dengan kejadian yang 4 anasir. Anasir itu sumber-sumber. Bukan macam kita ni ada 4 anasir. Apa 4-nya? Ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Itu 4 anasir ya. Unsur-unsur yang 4 tu ada pada makhluk. Lebih-lebih lagi manusia. Ya. Ada tak tanah pada manusia? Ada. Daging kita tu tanah itu. Kerana Allah jadikan kita ni daripada unsur tanah dan air. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dari saripati air yang bercampur dengan tanah. Ya. Itu kita ni. Asal dari air. Nabi Adam dia asal terus dari tanah. Dia tak ada air ya. Dia dari tanah. Kemudian dijadikan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa, opah kita tu. Namanya Siti Hawa, opah kita belakang tu tahu. Kita ni sepupu belakang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan ni sepupu saya ni tahu. Pasal kita opah kita sama, tok kita sama. Tok kita siapa? Adam. Opah kita Hawa. Sepupu belakang kita ni tahu, sepupu dengan Sami Belu, sepupu dengan Lim Guan Eng, sepupu dengan Lim Kit Siang, sepupu dengan Chua Soelek. Kenal Chua Soelek? Tak kenal? Sepupu belakang. Ya. Pasal apa? Kita ni semua jadinya asal daripada air yang bercampur dengan tanah. Tapi Allah tak ada. Tak ada unsur-unsur seperti itu. Tanah tak ada, air tak ada. Dalam badan kita ada air tak? Banyak airnya. Air kencing ada. Kalau kita luka berayur luka tu, air tu dia panggil danur. Air luka tu. Dia panggil apa? Danur. Baunya wangi benar. Baunya mana? Apak baunya. Itu danur namanya. Makanan orang dalam neraka itu lah danur ya. Minuman orang dalam neraka tu. Itu air dalam badan kita tu. Api ada tak dalam badan kita? Ada. Temperature ada tak? Tak percaya tiup tangan tu. Ada tak rasa panas? Ataupun kita gosok-gosok jari kita, tangan tu. Ada panas tak rasa? Itu ada api dalam badan kita. Angin, dalam paru-paru kita ada angin. Ya. Itu apa namanya? Anasir ataupun unsur yang menjadikan manusia. Tapi Allah bukan di situ. Dia tidak ada anasir-anasir seperti itu.
Dan tiada hidupnya dengan makan minum. Bukan macam kita nak makan. Kalau tak makan 3 hari macam tumpuk. Tak usah 3 hari dah. 2 hari je dah bulur ya. 2 hari tu bulur dulu, belum tumpuk lagi. 3 hari tak makan, tumpuk. Udah terdaer je. Tahu terdaer? Tahu apa terdaer? Apa terdaer? Sebut tak betul-betul tau. Terdaer. Jangan terda'a, tak betul. Terda'a, tak betul. Dia terdaer. Imalah ni tu nak betul. Tahu apa kata imalah? Tanya tu imam, tahu dia apa nanti imalah? Dia baca Quran sahal apa? Sahal imalah. Wadduha wal-laili idza saja. Itu namanya imalah. Terdaer. Kau apa dah? Saja, terdaer. Kalau dah terdaer esok, maknanya dia tak makan lah tu. Lama-lama dia akan terdaer. Alright. Jadi, Allah tak ada macam itu. Ya? Tidak makan, tidak minum. Tak ada macam kita. Kita mesti nak minum. Kalau tidak, siap. Ya? Dan hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada. Al-hayatu tu sifat yang tetap ada bagi Allah. Apa arti tetap ada? Sentiasa ada. Tak pernah tak ada. Tak pernah tak ada. Sentiasa. Dulu, kini dan selama-lamanya ada. Itu sifat Allah. Al-hayatu. Dan macamnya. Memang ya pun. Itu sifat Allah tu. Sebab tu kita tak boleh nak memiliki sifat Allah. Jangan kita pula kata dulu, kini dan selama-lamanya. Mana ada selama-lamanya? Tapi Allah memang dulu pun ada, kini pun ada, selama-lamanya Allah itu hidup. Ya. Baik, sentiasa aja ya. Maka hakikatnya adalah satu sifat yang tetap ada. Artinya tak pernah tak ada. Sentiasa ada. Lepas tu, qadim. Apa tu qadim? Adanya sifat hayatu tu atau al-hayatu tu. Hayatun tadi, sifat itu tidak ada permulaan. Dia qadim. Allah tu tak ada pula mula-mulanya mati, lepas tu hidup, lepas tu mati balik, lepas tu hidup balik. Tak ada. Dia hidup, tak pernah mati-mati. Tak pernah tak hidup. Ada je, tak pernah tak ada. Itu artinya apa? Qadim. Tak ada permulaan. Tak ada pula Allah tu jadi pada tahun 2015. Tak ada. Dia tak ada jadi. Kita ni baharu. Apa kata baharu? Ya Allah. Apa kata baharu? Beg saya ni baharu. Apa katanya? Dulu tak ada, sekarang ada. Saja nak nunjuk, tak tahu dah. Ini beg tu. Ni baru. Baru beli di mana? Baru beli di mana? Di Bali. Ini beg Bali, you know. I just came back from Bali, you know. Saja, kalau tak tahu pula nama. Itu dia ya. Itu kata baharu. Kita ni semua baharu belaka. Dulu tak ada, sekarang ada. Lepas tu balik tak ada. Lepas tu ada balik. Dan ada yang itulah selama-lamanya ada. Itu kita yang baru. Allah dulu ada, sekarang ada, nanti akan datang ada, selama-lamanya ada. Itu Allah ya. Jadi itu namanya qadim. Lagi azali. Dua-dua tu, qadim dan azali. Azali itu sama makna dengan qadim, tidak ada permulaan. Cuma ada beza sikit. Ada yang mengatakan qadim tu maujud. Ada yang mengatakan azali tu ghair maujud, benda yang tak ada tapi ada. Dia tu tak ada pada kharij, tapi ada pada kepahaman. Itu ada. Itu beza. Itu ulama-ulama membezakannya. Tapi bagi kita yang senang, qadim dan azali itu sama. Daripada awal lagi, tidak ada permulaan. Itu namanya qadim lagi, azali. Berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat Allah berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tak boleh berpisah dengan zat Allah Ta'ala. Zat tu diri Allah Ta'ala.
Bukan zat tu protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Zat Allah tu diri Allah Ta'ala. Itu namanya zat. Diri Allah Ta'ala itu. Tetap dia bersifat dengan al-hayatu. Tak pernah lekang-lekang al-hayatu tu daripada zat Allah Ta'ala. Gitu sifat yang lain. Qidam, sentiasa ada pada zat Allah Ta'ala. Baqa, sentiasa ada pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh dipisahkan dengan zat. Berdiri atas zat. Sentiasa ada. Tak boleh dipisahkan. Serupa warna dengan zat. Kepiah dengan putih boleh tak dipisahkan? Tuan-tuan, kepiah tuan-tuan dengan putih boleh ke dipisahkan? Bak aku putih tu, kena dia pun bagi saya kepiah. Aku tak nak kepiah, aku nak putih aja, boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, dia tetap berdiri pada zat, tak boleh dipisahkan dengan zat. Begitu juga al-hayatu, tak boleh berpisah dengan zat Allah Ta'ala. Sifat itu berdiri di atas zat, tak boleh dicerai-ceraikan dengan zat. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, ia mengesahkan segala sifat yang ada. Segala sifat yang ada tu berfungsi kerana al-hayatu. Sifat qudrah berfungsi kerana ada sifat hidupnya Allah Ta'ala. Bila hidup, baru dia tu qudrah. Iradah juga berfungsi kerana adanya sifat hidup Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tu, berfungsinya ilmu Allah Ta'ala tu kerana Allah tu sifatnya al-hayatu. Sama mendengarnya Allah Ta'ala tu kerana Allah tu sifatnya al-hayatu. Basar, Allah Ta'ala tu melihat. Kenapa? Kerana ada sifat al-hayatu. Kalam, Allah tu berkata-kata kerana Allah tu memiliki sifat al-hayatu. Selagi ada al-hayatu, selagi itulah berfungsi sifat-sifat ma'ani tadi. 7 Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Itu 7. Tapi 6 aja yang kita ambil kira kerana al-hayatu tu menjadi syarat. Dia bukan sifat ma'ani, dia syarat. Syarat berfungsinya sifat ma'ani. Macam kita jugalah. Bila hidup nampak ke tak nampak? Sekarang hidup ke mati? Nampak saya tak? Kalau dah mati? Udah tak nampak. Walaupun duduk dekat dengan dia. Pergi ngadap dia. Kamu tak kenal ke teman ni? Nak bercakap pun tak boleh. Pasal apa? Dia udah mati. Tak boleh nak apa namanya. Pasal dah mati. Bila hidup, baru berfungsi qudrah, iradah, ilmun, sama', basar, kalam. 6 sifat yang lain tu. Jadi al-hayatu menjadi syarat kepada berfungsinya sifat ma'ani yang 7 tu. Itu dia. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, ia mengesahkan segala sifat yang ada. Berdiri pada zat. Apa saja sifat yang ada yang berdiri pada zat. Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun. Hayyun tak masuk lah. Hayyun tak masuk. Ilmun, sama', basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai yang lain-lain. Mengesahkan sifat itu. Selagi ada zat. Ada zat ada pernah tak ada kan? Zat ada ke pernah tak ada? Tak faham kalau cakap Melayu ni. Zat ada ke pernah tak ada? Tak pernah tak ada artinya sentiasa ada. Sekali lagi. Ada ke pernah zat tu tak ada? Tak pernah tak ada. Jadi sentiasa ada. Kalau tak faham benar-benar dah pun. Orang sana faham ke tak? Itu dia, itu zat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana hayatu tu tak pernah bercerai dengan Allah Ta'ala, tak pernah tak ada, maka begitu juga sifat ma'ani Allah tu tak pernah dia tidak berfungsi, tak pernah tak ada. Allah tu sentiasa berkuasa, Allah tu sentiasa menentukan, Allah tu sentiasa mengetahui, Allah tu sentiasa mendengar, Allah tu sentiasa melihat, Allah tu sentiasa boleh berkata-kata.
Ya. Semua sifat itu berfungsi kerana adanya al-hayatu. Dia menjadi syarat. Yang kita juga, kita hidup ni boleh nampak, boleh dengar saya bercakap, saya pun boleh ngajar, tuan-tuan pun boleh baca, boleh dengar dan sebagainya. Ya. Itu al-hayatu. Berdiri pada zat Allah. Ia mengesahkan segala sifat yang ada berdiri pada zat. Ya. Daripada sifat idrak. Idrak itu pendapat. Ya. Iaitu qudrah. Ya. Berfungsinya qudrah kerana Allah itu memiliki sifat al-hayatu. Lagi iradah. Berfungsinya iradah itu kerana Allah memiliki sifat al-hayatu. Ilmu. Allah tu ada ilmu kerana apa? Kerana Allah itu hidup. Itu Allah memiliki sifat ilmu. Sama Allah tu mendengar kerana Allah itu hidup. Kalau Allah tak hidup, tak adalah dia dengar. Ada ke peranan Allah tak hidup? Ada ke peranan Allah tak hidup? Tak peranan. Atau kalau tak peranan tak hidup, sentiasa hidup. Atau bila sentiasa hidup, sentiasa lah mendengar. Faham ke mana? Ya? Sentiasa mendengar. Tak peranan tak dengar. Itu sebab pendengaran Allah tu berbeza ke tak dengan pendengaran kita? Jauh benar beza. Jauh benar bezanya. Allah dengar sentiasa. Tak bercakap pun Allah dengar. Bisikan hati Allah dengar ke tak? Saya bercakap Melayu ni Allah dengar ke tak? Kalau saya bercakap orang putih Allah dengar ke tak? Allah faham ke tak? Faham belaka. Kenapa? Kerana sifat Allah tu mendengar, sentiasa mendengar. Kerana Allah itu hidup. Kalau Allah tak hidup, tak adalah dia dengar. Tapi Allah tak pernah tak hidup. Sentiasa dengar aja lah dia. Begitu juga melihat. Allah itu sentiasa melihat. Tak pernah Allah tu tak nampak. Kejap ni Allah nampak tak? Kejap ini tuan-tuan dan puan-puan duduk depan saya. Ni Allah nampak ke tak? Nampak. Ya, kalau tuan-tuan Allah nampak tak kelopi ni tuan-tuan? Nampak ke tak? Nampak ya. Lebih-lebih lagi Allah memang hantar 2 orang malaikat sentiasa di sisi tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak? Wa inna alaikum lahafizin. Lagi? Kiraman katibin. Lagi? Ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Mereka mengetahui apa saja yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Ya, tahu aja dia. Kalau kita faham dia ini dan yakin dengan ini, kita pegang sungguh-sungguh Allah tu nampak aja. Lalu kena nyemur kain ketang dada. Puan-puan, nak nanya puan-puannya pagi ni. Lantak ni, makam-makam nyolang-nyolang mati tengok saya. Ya. Kalau sedar Allah tu nampak aja, lalu ke nak nyemur kain ketang dada. Lalu ke nak keluar rumah, ngerobang aja rambut tu. Pepelang suyung ngerobang aja rambut tu, ya. Lalu ke nak bawa naik motor rambut tu ngerobang aja. Allah nampak aja. Ya. Orang dia kasar orang depan dia mengatakan orang perempuan orang lelaki tak ada kena. Tanya lagi, kalau kita sedar Allah tu nampak aja, lalu ke lepas ini nak ngambil nombor ekor. Tuan-tuan. Pergi ke kedai, ke gopeng ke mana ke, ngambil nombor ekor 2558. Tahu mana apa mana 2558? Ada luar. Ya? Tahu lalu ke nak berjudi. Lalu ke nak minum arak. Lalu ke nak pergi berjoget. Lalu ke nak pergi karaoke. Sedar aja Allah tu nampak. Begitu juga kalau sedar aja Allah tu mendengar, lalu ke nak ngumpat orang. Lalu ke anu, lalu ke tak lalu. Kenapa? Kerana dia sedar. Allah sentiasa mendengar. Cakap apa pun Allah tahu. Allah faham. Pegang benar-benar sifat 4 sifat ni tuan-tuan dan puan. Yang pertama, Allah itu ada. Sentiasa ada. Bila-bila pun ada. Tak pernah tak ada. Yang kedua, Allah itu mendengar. Tak pernah tak dengar.
Ya. Bila-bila pun Allah dengar. Yang ketiga, Allah itu melihat. Nampak aja oleh Allah Ta'ala. Apa saja kita buat. Yang keempat, Allah itu mengetahui. Bisikan hati kita pun Allah tahu. Jadi kalau kita sedar yang ini, niat nak buat jahat pun tak berani. Tak berani nak niat nak melakukan kejahatan. Kerana kita niat Allah tahu tak? Tahu. Kita sembahyang tadi Allah tahu tak niat kita? Tahu. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah tahu tu. Kita sembahyang subuh tadi kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Allah tahu belaka. Saya datang ngajar ni. Allah tahu tak apa niat saya di rumah? Tahu. Kalau datang ngajar kerana nak menyampaikan ilmu, betul itu niat tu. Kalau tak betul, datang ngajar ni, apa? Nyelih je. Mana dia? Benda hari ni tak datang lagi. Tahu? Mana ke dia benda hari ni? Ustaz tak ada ke datang-datang, mana ke dia? Allah tahu tak? Niat itu Allah tahu. Therefore pagi ni saya istihar lah. Kalau tak ada envelope pun saya datang juga kalau program tu program saya. Lantaklah. Bukan lil envelope. Saya tidak berapa perlukan envelope pun. Saya pencen ada. Anak-anak saya pun ada bagi. Jadi tak berapa perlukan envelope. Tapi kalau ada, nyongin dah. Allah tahu ya. Allah tahu niat dalam hati kita ni. Itu dia tuan-tuan ya. Lantaklah marah-marah lah mana buatnya. Itu niat. Kalau kita semata-mata ikhlas kerana Allah, Allah tahu. Kalau kerana bukan kerana Allah, Allah tahu juga. Jadi kita pegang empat ni. Apa dia sifatnya? Yang pertama, Allah itu ada. Sekali lagi. Yang pertama, Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu mendengar. Yang ketiga, Allah itu melihat. Yang keempat, Allah itu mengetahui. Empat sifat ni pegang betul-betul. InsyaAllah selamat kita dunia dan akhirat. Pegang betul-betul. Ini kita ngaji tauhid ni. Ya, ramai orang berpengetahuan tauhid tapi tidak bertauhid dalam dirinya. Dia tahu Allah dengar tapi ngumpat juga anu. Boleh baca hadis tu? Ngumpat juga. Dia baca kitab Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Tapi dia ngumpat juga anu. Ada ke tak ada orang kopi tu? One more time, ada ke tak ada orang kopi tu? Ada. Janganlah ngumpat. Kalau kita nak mencegah kemaksiatan, kena jumpa dia lah, kabur pada dia benar-benar. Jangan ngumpat dia. Saja cerita hadiah tak ada. Kecuali pada 6 tempat yang diharuskan. Itu bolehlah ngumpat. Itu pun harus, bukan sunat. Harus, apa arti harus? Ya Allah, dia tak cakap Melayu ke? Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu artinya harus. Ada 6 tempat mengumpat yang harus. Okey, udahlah tu. Tak ada saya nak nerangkan apa dalam 6 tempat tu ya. Nak tahu tanyalah ustaz yang ngajar ilmu tasawuf pada sini ya. Baik. Iaitu qudrah, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. 6 sifat ma'ani ni tadi ya, berfungsi kerana ada sifat al-hayatu. Dan sifat hayah itu menjadi syarat ya pada apa? Syarat pada hukum akli, pada akal kita itu menjadi syaratnya. Hayatun tu jadi syarat kepada dalam akal kita bahawa berfungsilah sifat-sifat ma'ani yang 6 tu. Ya, kalaulah sifat hayatun tu tak ada berfungsi sifat yang 6 tu. Tapi tak pernah tak ada, maka sentiasalah berfungsi sifat yang 6 tadi. Ya. Jadi hukum akal kita tu. Itu untuk perbahasan akal semata-mata. Hukum akli bagi segala sifat ma'ani. Lazim daripada tiada hayat, maka melazimkan tiada sifat ma'ani.
Kalau tak ada hayat, sifat sama, tak ada sifat basar, tak ada sifat apa lagi, ilmu, tak ada sifat qudrah, tak ada sifat iradah, tak ada sifat kalam pun tak ada. Kalau tidak ada hayat. Bila ada hayat, baru ada sifat qudrah, iradah, ilmu, hayun. Hayun tak adalah ya. Sama, basar, kalam. Kerana ada hayat. Lazim daripada tiada sifat, tiada hayat, maka melazimkan tiada sifat ma'ani. Dan lazim daripada ada hayat, ada segala sifat ma'ani. Bila ada hayat, barulah Allah tu boleh apa? Allah tu mendengar, lagi Allah tu berkudrah, Allah tu iradah, Allah tu berilmu, Allah tu berilmu, lagi Allah tu sama, Allah tu basar, Allah tu kalam. Kerana adanya hayatun. Ya, serupa dengan kita jugalah. Bila ada hayatun baru berfungsi kita. Profesor tu, ya, dia profesor tu. Bila dah mati berfungsi ke? Berfungsi ke lagi ilmunya? Berfungsi ke lagi matanya? Berfungsi ke telinganya? Tak ada dah. Dah mati habis profesor habis. Cendekiawan dah mati jadi cendawan dah. Kerana al-hayatu menjadi syarat. Berfungsinya sifat-sifat yang disebutkan tadi ya. Baik, kemudian yang ke-11 as-sam'u, iaitu sama. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Pagi ni sudah 41 minit saya ngajar. Nak ke sampai 2 jam? Nak habis sampai pukul 8 tak ke? Ni dah 7.20. Tak nak. Sampai nak angkat tangan. Kalau ramai kita terus ya, lantak. Jadi cukup tu. Lapor. Dah lapor katanya. Okey, al-hayatu kenapa? Kenapa lapor? Kerana dia al-hayatu. Kalau tak ada al-hayatu, tak adalah lapor pun. Pun hangat pun tak ya. Okey. Macam semalam saya singgah sembahyang di Jeram. Rupanya ada orang mati di Jeram tu. Orang pun tak sedar dia dah mati entah berapa hari. Ya. Di Masjid Jeram tu dekat itu. Yang sedar pun pelajar-pelajar dari Utar. Mereka nak membantu. Dia selalu datang membantu orang tu. Dia duduk seorang pada rumah. Sudah-sudah dah berulat aja lah. Dah tak ada lagi. Kendak tak ada makan, tak ada minum, tak ada. Pasal sudah al-hayatu tu dah tak ada. Begitu juga kita. Begitu juga saya. Begitu juga tuan-tuan. Begitu juga perempuan. Bila al-hayatu tak ada, tak adalah apa fungsi lagi. Okay. Any objection? No objection. Any suggestion? Also no suggestion. Okay, kalau tak ada, udahlah tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang pendengaran Allah Ta'ala. Bukan lama benar lagi ni. Bila? Hari Rabu. Ya, hari Rabu insya-Allah kalau tak padam dah ya. Insya-Allah akan saya datang insya-Allah ya. Untuk mengajar bab al-basar, al-sam'u ya, mendengar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu. Ya, celoteh saya pagi ini sebagai mengisi ruang antara kita sembahyang subuh dan juga waktu lepas ini nanti ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dan berjaya kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Sekian, ampun maaf.